Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Anis Amira binti Muhammad Amir dan rakan penyampaian lain yang akan berinformasi dalam siaran Buletin Ohana. Mengetahui Jerman dan Perancis adalah dua negara yang memainkan peranan penting di Eropah dan mempunyai kesan besar kepada kedudukan global. Jerman terkenal dengan ekonominya yang kukuh terutamanya dalam sektor perindustrian dan teknologi, sementara Perancis pula menonjol kerana warisan seni dan budayanya yang kaya sekaligus menjadi pusat seni dunia. Kedua-dua negara ini merupakan pemacu utama pembangunan dan integrasi di dunia. Untuk mengetahui hal ini dengan lebih lanjut, saya serahkannya kepada rakan setugas yang lain. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita ini akan mengulas perkembangan di negara Jerman dan Perancis. Jerman dan Perancis merupakan dua kuasa Eropah besar dengan identiti budaya yang unik dan ikatan sejarah yang mendalam. Berikutan adalah latar belakang Jerman dan Perancis. Jerman, sebuah negara besar di utara tengah Eropah, dibentuk pada tahun 1871 oleh Perdana Menteri Prussia Otto von Bismarck. Reich kedua menjadi kuasa utama Eropah dan memperoleh tanah jajahan. Hitler membentuk Parti Nazi selepas Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1945 selepas kejatuhan Reich ketiga, ia menyebabkan pembahagian Jerman kepada 4 zon pendudukan dan 2 negara. Formasi pada tahun 1517 memisahkan orang Kristian Jerman antara Roman Katolik dan Protestantisme yang menjejaskan kemajuan sosial, ekonomi dan budaya. Undang-Undang Asas Jerman membenarkan kebebasan beragama dengan 51% penduduk bergabung dengan dominasi Kristian utama. Bahasa Jerman adalah bahasa rasmi di Jerman, Austria dan Switzerland, tergolong dalam kumpulan Jerman Barat yang dibahagikan kepada kumpulan Jerman Tinggi dan Jerman Rendah. Perancis asalnya bernama Gaul, diasaskan oleh golongan Frank selepas kejatuhan Empire Rom. Republik pertama Perancis diasaskan pada tahun 1792 dan negara tersebut mengalami pergolakan yang hebat pada abad ke-19 dan ke-20. Perancis menyertai kesatuan Eropah dalam Perang Dunia Kedua dan telah memainkan peranan penting dalam hal ehwal kerajaan dan sivil. Republik kelima mengalami kestabilan sejak 1958 dengan pertumbuhan dalam inisiatif swasta dan politik berpusat. Perancis kini dibahagikan kepada 18 wilayah pentadbiran dan 101 jabatan dengan kerajaan, separuh presiden dan sistem berbilang parti. Katolik adalah agama majoriti di Perancis dengan 29% penduduk mengisytiharkan diri mereka sebagai Katolik. Bahasa Perancis ialah bahasa rasmi di lebih 25 negara dan telah dituturkan oleh kira-kira 72 juta rakyat. Dalam segmen keadaan ekonomi, Perancis dan Jerman mempunyai perbezaan yang ketara. Jerman mempunyai populasi yang lebih besar iaitu kira-kira 1/4 lebih besar daripada Perancis dan ekonominya 38% lebih besar daripada Perancis. Perancis menekankan perlindungan sosial manakala Jerman melihat pekerja sebagai pusat ekonomi dan masyarakat. Walau bagaimanapun, kedua-dua negara cuba mengurangkan ketidaksamaan melalui perlindungan sosial walaupun dengan pendekatan yang berbeza. Dari segi struktur sosial, pendekatan mereka terhadap buruh dan perlindungan sosial juga berbeza. Di Jerman, ekonomi dan masyarakat tertumpu kepada buruh yang menggalakkan integrasi sosial dan kejayaan ekonomi. Manakala di Perancis, perlindungan sosial lebih diberi tumpuan terutama dalam kos buruh, terutama dalam pembayaran majikan. Walau bagaimanapun, kedua-dua negara membelanjakan hampir jumlah yang sama dalam perbelanjaan sosial sebagai sebahagian daripada KDNK. 33.1% di Perancis dan 31.4% di Jerman. Selain itu, terdapat perbezaan besar dalam keadaan ekonomi kedua-dua negara. Perancis sejak 2 tahun lalu telah menunjukkan kecekapan luar biasa dalam meningkatkan daya saingnya dan menarik lebih banyak pelaburan langsung asing daripada Jerman. Walau bagaimanapun, kelemahan kejayaan Perancis termasuk hutang negara yang lebih besar dan defisit bajet tahunan yang melebihi had Brussels. Sementara itu, Jerman menghadapi cabaran ekonomi dengan kebimbangan mengenai kemungkinan kemerosotan ekonomi yang berpanjangan.
Walaupun terdapat perbezaan pandangan antara kedua-dua negara ini, mereka perlu bekerjasama untuk mengukuhkan kesatuan Eropah. Ini kerana di sebalik perbezaan mereka, mereka lebih bergantung antara satu sama lain berbanding sebelum ini. Itu berita ekonomi dan sosial terkini dari Perancis dan Jerman. Sekarang mari kita menerka berkenaan birokrasi di negara Jerman dan Perancis. Birokrasi di Jerman mempunyai sejarah yang panjang dengan wilayah dikawal oleh putera atau bangsawan yang berbeza. Abad ke-18 dan ke-19 menyaksikan kemunculan sistem yang lebih berpusat akibat pembaharuan oleh pemimpin Prusia terutamanya pada kejatuhan Empayar Rom. Walau bagaimanapun, struktur birokrasi ini telah dikritik kerana tidak fleksibel dan kadangkala menghalang inovasi. Manakala di Perancis pula, berlaku revolusi Perancis pada tahun 1789 yang mengubah penyawat awam menjadi instrumen kuasa awam yang membawa kepada perkembangan undang-undang pentadbiran dan integrasi undang-undang ke dalam birokrasi Prusia. Napoleon I menggalakkan birokrasi mewujudkan perkhidmatan awam baharu berdasarkan organisasi ketenteraan dan prinsip pencerahan. Perancis dibahagikan kepada beberapa unit atau jabatan. Council d'Estat merupakan mahkamah pentadbiran Eropah yang pertama yang menggunakan kuasa intelek dan kehakiman ke atas perkhidmatan awam. Selamat sejahtera kepada semua penonton kami. Saya di sini untuk membawa anda berita terkini mengenai cabaran dan inisiatif terkini dalam struktur birokrasi di negara Jerman. Jerman menghadapi pelbagai isu kawal selia dan prosedur birokrasi yang kompleks yang menyebabkan penghantaran melalui ini sukar dan mengambil masa. Kerumitan ini sering mengakibatkan halangan pentadbiran, melambatkan membuat keputusan dan mengurangkan keberkesanan perkhidmatan awam. Bukan itu sahaja, kebanyakan organisasi birokrasi Jerman mempunyai struktur pengurusan hierarki yang mungkin melambatkan proses kelulusan kerana perlu melalui beberapa peringkat kuasa. Ini boleh memberikan cabaran tambahan terutamanya apabila berhadapan dengan situasi. Jerman juga terkenal dengan keperluan pengawal sediaan yang ketat, terutamanya untuk perniagaan kecil dan mudah. Pematuhan terhadap peraturan ini boleh menjadi sukar dan meningkatkan beban pentadbiran, menghalang daya saing dan inovasi. Walaupun usaha untuk melaksanakan pendigitalan sedang dijalankan dengan giat, terdapat halangan untuk menyepadukan sepenuhnya penyelesaian digital dalam pejabat kerajaan. Kelewatan dalam transformasi digital birokrasi kadangkala menjejaskan penyampaian perkhidmatan dan penyelesaian keperluan masyarakat. Seterusnya, Paris juga memainkan peranan penting sebagai pusat kuasa di negara Perancis kerana sistem pentadbirannya yang sangat berpusat. Walau bagaimanapun, ini mungkin menyukarkan kerajaan dan wilayah tempatan untuk membuat keputusan yang berkesan yang membawa kepada kelewatan dalam menangani masalah tempatan. Selain itu, proses pentadbiran di Perancis selalunya rumit dan birokratik telah memberi kesan kepada perniagaan dan masyarakat. Sebagai contoh, prosedur seperti mendapatkan permit pembinaan ataupun memulakan perniagaan baru boleh menjadi tugas yang rumit disebabkan oleh kertas kerja birokrasi dan kelewatan dalam pentadbiran. Kritikan juga diutarakan mengenai kekurangan peluang sistem birokrasi Perancis untuk menyesuaikan diri dan memodernkan dirinya usaha untuk memperkenalkan teknologi baharu, memudahkan prosedur dan meningkatkan keberkesanan kerajaan mungkin terhalang oleh halangan ini. Ia juga adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa situasi pertendehan bidang kuasa antara pihak berkuasa negara, wilayah dan tempatan di Perancis boleh menimbulkan masalah penyelarasan dan pengumpulan usaha. Kerumitan ini boleh mengakibatkan ketidakcukupan dan usaha mencabar untuk menyediakan perkhidmatan awam yang konsisten di seluruh wilayah. Untuk menangani isu ini, tindakan segera perlu diambil untuk membuat keputusan dan memudahkan penyelarasan antara barisan diraja, memudahkan proses pentadbiran dan menggalakkan budaya inovasi dalam birokrasi Perancis. Itulah laporan kini mengenai cabaran dan usaha untuk menambah baik
struktur pentadbiran di negara Perancis dengan negara Jerman. Kembali kepada anda. Terima kasih kerana menyertai kami. Sekarang, mari kita melihat tentang sistem pentadbiran di negara Jerman dan juga Perancis. Sistem pentadbiran Jerman telah mengalami perubahan ketara termasuk perswastaan, penyertaan awam, penyatuan wilayah dan tadbir urus digital. Sistem ini berdasarkan sistem legislatif mempertahankan maruah manusia dan hak individu. Federalisme pentadbiran telah terbukti berkesan dalam mengurangkan konflik dan memastikan pelaksanaan dasar yang lebih cekap. Pengaruh yang semakin meningkat ke atas sistem itu memberikan kesan kepada Kerajaan Persekutuan Minimum Jerman dengan kerajaan negeri melaksanakan kebanyakan undang-undang dan inisiatif awam yang dikeluarkan oleh persekutuan. Negara Perancis pula mempunyai tradisi serantau yang kuat termasuk undang-undang dan ketenteraman, keadilan dan usaha ekonomi. Sistem pentadbiran Perancis di bawah Republik Ketiga mengalami pembaruan yang berpanjangan dan membahagikan Perancis kepada jabatan dan wilayah, mewujudkan demokrasi berparlimen dan menetapkan pengawasan sebagai wakil kerajaan. Dari masa ke masa, sistem pentadbiran Perancis telah berkembang untuk memenuhi keperluan sosial dan juga politik. Kita ke pentas utama. Begitu banyak perkara dan juga isu-isu penting yang dibincangkan oleh penyampai berita yang lain. Bertemu lagi kita pada hari dan masa yang sama. Terima kasih kerana menonton Berita Ohana. Sekian, terima kasih.